Biasalah kerja Fesi ni dia akan menyangkat-nyangkat budak-budak ni. Tertiba je si Pau ni terpandang tau ke arah 3 tiang bendera yang terletak dekat padang ni tau. So Pau pun ni berjalan melintasi tiang bendera tu. Tapi mata dia ni setia tau memandang ke arah tiang bendera tu. Dia nampak dekat tiang bendera ni ada 3 orang budak. Mata diorang ni ditutup kain seakan-akan peserta jamboree tu, dan yang peliknya tangan diorang terikat dekat tiang bendera tu. Jadinya waktu tu Pau ni dah rasa macam tapi dia tak terfikir apa-apa lah. Dia rasa hairan tapi dia tak terfikir apa-apa ataupun macam mistik ke apa benda. Dia tak fikir yang negatif lah. Dia fikir budak-budak tu mungkinlah peserta jamboree ni yang diletakkan oleh fasilitator lain dekat situ. Ali, cukup ke semua peserta? Ali pun jawab, cukup je. Kenapa kau ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya untuk hari ini, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah-kisah seram daripada hostel seluruh Malaysia ni. Kan, kita pergi singgah ke sana sekejap, singgah ke hostel sini sekejap. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, macam KSM katakan tadi, kisah-kisah hostel di sekitar Malaysia ni. Okey, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, typical school hostel ghost story of Malaysia. Of course lah, kata dia, cerita perempuan mengandung mati kena kunci dalam loker. Yep. Cerita tu memang legend lah dekat sekolah saya, kata dia. Tapi saya percaya cerita tu sebab tu saya mati-mati tak nak masuk asrama. Okay, so Al-kisah dia, nama perempuan tu Ros tau. Nama bunga ni memang klise lah, kata dia. Legenda mengatakan bahawa 3 kali kau sebut nama dia, dia akan muncul. Well, saya ni bukan ghost hunter, so of course lah saya tak pernah pun nak cuba panggil-panggil dia ni. Takut weh, kata dia. Saya ni macam percaya, macam tak percaya. Yalah, benda-benda macam ni. Tapi sebenarnya kepercayaan saya ni semakin kuat bila saya bertemu dengan kawan-kawan yang boleh berkomunikasi ataupun hijab diorang ni terbuka 100%. Mungkin kawan-kawan dia ni boleh nampak benda-benda macam tu lah. Saya gelar kawan-kawan saya ni, nama dia Put, Cha dengan Syam. So, cerita dia bermula apabila saya dengan geng-geng jemaah saya ni menyertai satu pertandingan choral speaking. So, adalah dalam 30 orang peserta untuk satu tim tu. Saya waktu tu masih lagi di tingkatan 5, form 5. Jadi, masa tu kita orang turunlah praktis waktu pagi, jam pukul 10 lah macam tu. So, dekat Dewan Besar, praktis kan. Konduktor kita orang tu, iaitu Cha lah, kawan kita orang jugalah, suruh kita orang rehat sekejap. Yalah, duduk melalak tak berhenti kan, penat juga. Typical dewan, mestilah ada pentas kan kat depan dewan tu. So, saya pun duduklah atas pentas tu dengan seorang pelajar junior lelaki. Yang lain duduk kat bawah lah, tempat bagian penonton. Yang saya ni duduk dekat atas dewan, atas pentas lah agaknya. Ada yang keluar, ada yang entah ke mana, tak tahulah pergi ke mana kan. So, budak tu saya tak pernah nampak pun kat sekolah, kata dia. Jadi saya pun syak ni adalah budak baru kat sekolah lah. Lagipun dia budak kelas pertama, sebab uniform dia tu bukan uniform budak sekolah menengah biasa tau. Tapi ala-ala steward gitu kan, sebagai seorang senior yang peramah.
So jadi saya pun bertanyalah, berkenalan lah dengan budak tu kononnya. So nama dia, kata dia nama dia Syam. Budak tu baru form 2 tingkatan 2. Rupa-rupanya dia baru berpindah ke sekolah ni 3 bulan yang lalu tau. Dulu dia ni sekolah menengah sains. Budak pandai tu Tapi adalah sebab-sebab tertentu dia terpaksa berpindah ke sekolah saya ni lah. So budak tu kecil je. Sumpah saya fikir dia ni form 1 kot kan. Tapi saya tanya dia lah, tinggal kat mana apa semua. Dia cakap lah dia tinggal dekat estate. Entah apa nama estate tu saya dah lupa dah kan. Yang pasti budak ni tinggal memanglah jauh, bukan main daripada sekolah kita orang ni. So saya pun tanyalah, duduk asrama lah ni kan. Budak tu pun angguk je lah. Yelah agaknya kan. So saya pun 5 rekat kata dia kan. Lepas tu saya pun sajalah nak takut-takutkan dia. Dik, tak takut ke duduk asrama sini, kata dia. Cousin akak ni duduk asrama tau. Banyak cerita-cerita seram. Dia cerita kat akak tau. Budak tu ketawa je. Tahulah kak, cerita pasal Kak Ros tu pasal Ros tu lah, bukan setakat dengar je kak, jumpa pun saya dah jumpa dah. Cengang saya dengar jawapan dia tau. So saya waktu tu budak ni kan, saya nak takutkan dia, saya pula yang takut. Lepas tu kan saya fikir dia ni mungkin main-main lah. Teruslah budak ni buka cerita. Dia cakap macam ni tau, dia mati sebab kena kunci dalam loker kan kak, masa cuti sekolah. Kesian dia, tapi dia baik. Dia cantik kan kak. So saya bila dengar budak ni cerita macam tu, saya dah start meremang tau. Dia pandang je saya waktu tu. Mesti akak tak percaya kan. Waktu tu saya boleh nampak lah kak, saya dah nampak dah semua benda yang ada dekat sekolah ni. Sejak hari pertama saya jejakkan kaki je dekat sini, saya dah nampak dah semuanya. Budak tu senyum je tau waktu tu. Bila saya pandang ke budak ni, saya pula yang naik seram juga tau. Tapi sikap ingin tahu saya tu membuak-buak bila dengar budak ni nampak, budak ni tahu cerita-cerita macam ni. Saya nak tahu juga kan, apa benda yang ada dekat sekolah saya ni. Saya ada dengar cerita je, alami sendiri tu alhamdulillah lah, tak pernah lagi memang minta jauh pun, kata dia. Jadinya saya pun tanyalah, nakkan confirmation kod dia ni tipu saya ke. So dengan penuh excited dia, budak ni pun berbicara. Cerita dia macam ni lah. Okey, ni cerita yang pertama lah So saya pendekkan dia punya cerita dia. Okey, 3 orang budak dekat tiang bendera diceritakan oleh member bernama Pau. Macam-macam lah member kau kan, yang menjadi facilitator Camboree dekat sekolah ni. Malam tu si Pau ni jadi facilitator untuk aktiviti Pungguk Rindukan Bulan. Mana yang rajin nak pergi camping-camping kat sekolah tahulah. Pungguk Rindukan Bulan ni, dia satu game ni, game yang lah semua peserta akan ditutup mata dia orang ni menggunakan kain. Dan setiap seorang ni akan diletakkan di kawasan-kawasan yang berbeza lah. Seorang letak kat kantin, seorang letak kat padang, seorang letak kat kelas. Macam tu lah agaknya bersendirian. So dalam pekarangan sekolah jugalah, tak bolehlah keluar kawasan sekolah kan. Jadi tanpa dibekalkan dengan apa-apa peralatan, peserta akan stay je kat tempat tu dan dilarang lari. Walau apa jua ribut taufan pun melanda, jangan lari, tak boleh. So tujuan game ni adalah untuk menguatkan semangat yang tinggal sekerat je, memantapkan iman yang memang tak berapa nak ada. So macam biasalah, facilitator kerjanya adalah untuk memantau dan dalam masa yang sama menyekat peserta-peserta yang memang dalam kata yang memang dalam ketakutan. Baru betul. Tapi malam tu Pau tak join geng menyakat ni tau. Si Pau ni sebagai facilitator yang berhemah. Dia pergi meronda je lah. Dia ronda pergi semua tempat. Lalu dia pun berlalu menuju ke Padang, di mana ia menjadi markas dia orang ni lah. Jam waktu tu menunjukkan pukul 1 pagi. So Pau pun menujulah ke Padang ni. Tak ada siapa pun kat situ tau. Facilitator yang lain ni pergilah beronda dan menyakat-nyakat lah tu agaknya kan. Biasalah kerja fesi ni dia akan menyakat-nyakat budak-budak ni. Tertiba je si Pau ni terpandang tau ke arah 3 tiang bendera yang terletak dekat padang ni tau. So Pau pun ni berjalan melintasi tiang bendera tu. Tapi mata dia ni setia tau memandang ke arah tiang bendera tu. Dia nampak dekat tiang bendera ni ada 3 orang budak. Mata diorang ni ditutup kain seakan-akan peserta jamboree tu. Dan yang peliknya, tangan diorang terikat dekat tiang bendera tu. Jadinya waktu tu Pau ni dah rasa macam
Tapi dia tak terfikir apa-apa lah. Dia rasa hairan tapi dia tak terfikir apa-apa ataupun macam mistik ke apa benda. Dia tak fikir yang negatif lah. Dia fikir budak-budak tu mungkinlah peserta Camboree ni yang diletakkan oleh facilitator lain dekat situ. So Pau pun ngomel dalam hati waktu tu lah, teruk juga budak-budak faci ni, ada ke letak kat sini, tak payahlah nak over sangat kot sampai kena ikat segala kan. So tepat pada pukul 2 macam tu lah, semua peserta ni dibebaskan dan dikumpulkan semula di padang. Adalah wajib untuk roll call untuk setiap kali aktiviti ni habis. Jadi untuk pastikan bilangan peserta cukup atau mencukupi, tak cukup ataupun tak, jangan terlebih kan. Jadinya Pau ni pun memerhatikan setiap wajah peserta yang ada. Tapi dia tak nampak pun 3 orang peserta yang dia perasan tadi terikat dekat tiang bendera tu. Jadi waktu ni Pau dah rasa macam hairan lagi kan. Pantas dia pun pergi mendapatkan Faci, kawan-kawan dia yang jadi Faci yang lain ni, yang in charge untuk kira bilangan peserta malam tu. Dia pun tanya, Ali, cukup ke semua peserta? Ali pun jawab, cukup je. Kenapa kau ni? Kau biar betul, tak kurang. Tepat-tepat je bilangan peserta ni malam ni. Macam tadi aku kira ada 30, macam ni pun 30. Dah 3 kali aku cek ni. Waktu tu Pau ni makin hairan tau. Dia memandang ke arah tiang bendera tu sekali lagi. Dan Ali pun waktu tu pandanglah juga tiang bendera tu. Ali pun tanya, kau pandang apa? Soal Ali waktu tu lah. Aku cukup pasti tadi, aku ada nampak 3 orang budak. Mata dia orang kena tutup, tangan kena ikat dekat tiang bendera tu. Dan selesai je si Pau ni cakap macam tu, wajah si Ali ni terus berubah tau. Ali ni merupakan seorang senior lah, yang dah lama tinggal kat asrama sekolah tu. Teruslah dia ni percepatkan urusan dan meminta semua orang peserta malam tu masuk ke kemah secepat mungkin dan tidur. Dan aktiviti seterusnya pada malam tu semuanya dikanselkan. Apa-apa benda pun ditunda untuk ke esok harinya. So waktu tu si Pau ni berasa hairan lah, dah kenapa. Lalu dia pun meminta penjelasan daripada Ali ni. Rupa-rupanya benda yang kat tiang bendera tu bukan peserta Camboree kak, tapi itu adalah hantu gula-gula. Cik lompat-lompat tu 3 orang adik-beradik menghuni tiang bendera tu. Masa saya masuk je kat sekolah ni, itulah benda pertama yang saya nampak kak. Meremang kau, kata dia lah kan, yang mendengar lah. Terasa segala bulu-bulu comel di tengkuk dan tangan dah menaik, kata dia. Dewan yang tak ada aircon pun tiba-tiba rasa sejuk je. Waktu tu saya dah telan air liur. Cerita member saya ni rupa-rupanya betul. Ada member yang pernah ceritakan perkara ni rupanya. Jadi cuma member saya ni nampak versi manusia, kata dia. Manakala budak Syam ni ataupun junior ni ternampak mereka dalam bentuk sebenar mereka. Okey, ada banyak tau benda kat sekolah ni kak sebenarnya. Masa saya pergi kantin sekolah, saya nampak kat tengah-tengah tu kantin tu ada nenek kebayan. Lepas tu kat laluan area kelas 5 Arif tu, kelas 5 Arif ni kelas saya lah waktu tu, dia katakan. Saya lalu tempat tu waktu petang, saya nampak ada 3 berbola api tengah terbang tau kat situ. Kat menara jam tu pun ada tau. Ada perempuan tau menunggu dia. Itulah sebabnya menara jam tu walaupun dah uzur dan dah tak boleh guna, pihak sekolah ni tak boleh nak robohkan. Dan kalau akak tengok betul-betul, menara jam tu kan macam sengit sikit kan, tak tegak kan. So saya waktu tu agak terkejut tau, macam mana lah budak ni boleh tahu cerita-cerita pasal cerita-cerita yang ni kan, cerita menara jam tu dan juga cerita-cerita kat seram dekat sekolah saya ni. Budak ni hebat betul, 3 bulan je dah tahu dah semua cerita-cerita ni. Dan saya pun bertanya lagi, Dek, Syam, yang cerita pasal Rose tu betul ke? Saya bertanya untuk mendapatkan kepastian waktu tu kan. So budak tu pun cakap, betul kak, betul, saya pernah jumpa dia. Waktu tu saya macam, kau biar betul dek kan, bukan saya je, Abang Bebe pun kenal Rose, boleh bercakap lagi dengan dia. So saya pernah juga dengar kisah Abang Bebe ni, kata dia, dari member-member saya. Tapi yelah, saya ni tak percaya kan. So member saya ni budak asrama ni, dia cerita dekat saya, masa tu pelajar sesi pagi dah habis waktu sekolah. Abang Bebe ni form 6 dan member saya dengan kawan dia seorang ni form 5 lah.
So diorang gerak sama-sama nak ke Dewan Makan. Dan waktu tu tengah-tengah hari lah tengah-tengah jalan tu, tiba-tiba Abang Bebel ni angkat tangan kanan dia sambil melambai. Hai Ros, kata dia macam tu tau. Nak jalan-jalan ke? Nak ke mana? Kata Abang Bebel ni lah. Dan member saya pun dengan perkawan dia ni pun berpandangan lah. Dan macam pelik kan, diorang pandang si Abang Bebel ni, kata dia, siapa yang dia lambai tu? Ros mana pula? Padahal masa tu memang diorang bertiga je ada dekat situ waktu tu. Tiba-tiba semerbak wangi bunga macam tu tau, meremang tau member saya dengan kawan dia tu. Kepala diorang dah start fikir tau, Ros, yang diorang duk dengar sepanjang kat asrama ni lah tu agaknya. So teruslah Abang Bebel ni cakap lagi, korang jangan takut, anggap je dia ni macam kawan kan. Kau tak cari hal dengan dia, dia takkan cari hal dengan korang punya lah. So dekat sini saya dah mula dapat tahu, kaitkan semua cerita yang saya pernah dengar dengan cerita si budak Syam ni. Saya macam percaya macam tak percaya, tapi cerita si budak Syam ni semuanya ada connection tau dengan cerita-cerita yang saya dengar selama ni. Tiba-tiba bunyi kuat kat belakang tu. Terkejut bukan kepalang lah saya jadinya waktu tu. Hampir nak terkeluar ilmu taekwondo nenek moyang saya, kata dia kan. Macam ada bunyi orang lemparkan kerusi meja dekat belakang pentas. Bunyi dia kuat sangat. Serentak semua pandang ke belakang. Semualah kawan-kawan saya waktu tu kan kat pentas, diorang pandang ke belakang pentas lah. Hanya ada saya, Syam je kat atas pentas waktu tu kan. Suasana jadi senyap je waktu tu tau. Saya pandangkan Syam ni, dan saya pandang dia, duk pandang je dekat tepi pentas yang gelap tu tau. Tiba-tiba konduktor kita orang ni, kawan saya lah, si Cha ni tegur, Syah, korang cerita apa kat atas tu? Saya pandang Cha ni, Cha tengah bercakap pinggang macam mak-mak tiri gitu kan, cakap pinggang kan. Dan semua orang pandang kita orang tu waktu tu, kecuali siput ni. Saya tengok siput ni duduk tunduk je tau, dia main phone dia tau. Jadi saya pandang Syam dan senyum. Seram juga budak ni kan. Kau tahu tak, benda tu suka bila kita cerita pasal dia, dan dia datang dekat kita. Waktu tu saya dah telan air. Alamak kan, apa benda yang dia orang nampak sebenarnya kat belakang tu kan. Teruslah Cha ni suruh kita orang buat praktis balik semua. Sambung balik praktis lah macam biasa. Dan jangan gelak kuat-kuat, jangan gembira sangat lah, orang kata. Jangan kuat main, kata dia. So Cha tiba-tiba jadi lain macam pagi tu. So kita orang pun berlatih lah menghadap ke audience lah waktu tu. Cha ni sebagai konduktor kita orang ni, so maksudnya dia akan sentiasa pandang ke belakang, dan kita ni berlatih pandang ke arah penonton macam tu kan. So dan saya perasan tau, dia ni selalu tunduk je, tak pandang kita orang tau. Muka dia waktu tu macam berkerut-kerut dia. Dan saya tak tahulah apa benda lah yang si Cha ni nampak dekat belakang tu. Selesai praktis dalam pukul 11.30 macam tu, kita orang lepak lah kejap dekat pondok sebelah Dewan yang berhadapan dengan asrama puteri. Kelas sesi petang dah mula pada pukul 12.45 tengah hari kan. So kita orang ni sesi pagi untuk dapatkan pelepasan untuk tidak hadir ke kelas waktu tu lah. So bolehlah balik awal pukul 12.30 tengah hari. Dapatlah pelepasan awal, kata dia. Sambil tunggu waktu sesi persekolahan tamat ni, kita orang pun berceritalah dekat pondok tu. Dan tak lain tak bukan, of course lah, mestilah sambung cerita seram tadi, cerita hantu tu kan. So Syam suruh kita orang dengar tau, ada sebuah lagu hantu. Tajuk dia tu Menanti Kekasih. Mesti ramai antara kita semua yang peminat seram ni, termasuk saya pun pernah dengar lah cerita ni kan. Kalau yang mana tak pernah dengar tu, kata dia kat sini lah PS, yang nak tahu sangat lagu ni dan kalau berani silalah dengar je. Tapi nasihat saya, bagi yang tak berani, jangan pernah cuba try test, kata dia. Banyak kan. Okey lah. Dan yalah, remaja, sikap ingin tahu mengatasi segala-galanya. Dan kami pun dengarlah lagu tu. Awal-awal lagi dengar lagu ni kan, dah keluar suara perempuan mengilai-ngilai gini. Lirik dia pun seram siap, kata dia kan. So saya pun tak dengar habis, dan saya pun tak nak sebenarnya, sebab saya rasa seram sejuk dah masa tu. So waktu tu saya caput dengan Syam ni, dan adalah 2 ke 3 orang lagi member saya duduk satu grup. Manakala lagi satu grup lagi tengah buka YouTube, dengar lagu setan tu. Dia macam satu orang berkumpul kat satu grup sini, dan sebelah dia ada lagi satu grup lah. So saya ni duduk membelakangkan Dewan, dan belakang Dewan tu ada hutan dan ladang kelapa sawit tau. Dan saya ni sebagai pengawas sekolah lah, cukup tahu bahawa belakang Dewan tu adalah kawasan larangan keras bagi pelajar-pelajar.
Tak boleh pergi kat situ. Jadi kami pun sebagai pengawas ni pun dilarang sama sekali meronda ke belakang dewan tu tau. Saya tak tahulah kenapa kan. Tapi itu adalah arahan pihak sekolah. Hanya saya je duduk membelakangkan dewan ni tau. Yang lain tu duduk menghadap saya tau. So si Syam ni pun buka lagi cerita dia. Rupa-rupanya sebab pelajar utama, sebab utama kenapa pelajar ni tak dibenarkan ke belakang dewan ialah sebab terdapat something dekat belakang tu tak. Kata dia lah sama juga dengan dewan tau. Lalu saya pun bertanya, Cak, apa yang kau nampak kat belakang pentas tadi? Aku nampak kau resah semacam je kan. So Cak ni pandang Put, dan Put pandang Syam. Lalu semua memandang ke saya yang bertanya lah. Aku nampak tau, ada lembaga berbulu lebat tau, warna hitam, badan dia besar sangat, mata merah. Dia pandang je tau kat korang semua tadi, ataupun kat korang berdua tadi. Kan korang tengah bersembang tadi kan. Dia makhluk ni pandang je kau. Aku tengok meremang aku waktu tu. Dan dia ni stay je kat atas pentas tu sampailah kita orang habis praktis tadi. Bila aku dengar je macam tu, aduh, meremang sampai ke kepala dia, rasa dia kan. Jadi sepanjang latihan tadi, kita ada penonton yang tak diundang lah ya. Jadinya Put pun nampak lah kan. Sebab itulah aku tunduk je waktu main phone tu. Saya tunduk je. Aku tak nak lah pandang benda tu. Aku tak sanggup aku nak tengok tu. Tapi Cha lah yang paling kesian sekali. Sebab terpaksa bertentang mata dengan benda tu kan. Sebab Cha ni sebagai konduktor tadi kan, dia duduk bawah menghadap ke pentas. Dia terpaksa pandang je benda tu tau. Cerita kami dihiasi dengan lagu setan yang dimainkan oleh junior-junior kat sebelah kita orang ni kan. So suka pula dia orang dengar lagu setan tu. Asyik-asyik replay je kan. Tiba-tiba Cha, Syam dengan Put ni yang duduk berhadapan dengan saya waktu tu beralih posisi dan duduk sebaris dengan saya tau. Dan member saya yang 3 orang tu stay je kat tempat dia orang. So saya perasan tau waktu tu Cha pandang Put sambil tersenyum tau. Syam ketawa kecil lah waktu tu kan. Saya yang jadi kat tengah-tengah ni waktu tu macam hairan tau. Apa benda yang diorang tersengih-sengih ni? Main bahasa isyarat ke apa ni kan? So saya pun biarkan je lah diorang ni. So pukul 12 tengah hari kita orang pun waktu tu nak say goodbye lah. So dan nak gerak ke bus stop. Waktu ni dah habis sekolah, dah boleh keluar lah kan. So sebelum tu saya dapat tangkap kata-kata Syam tau. Kak Cha, jaga-jaga nanti dia balik ikut akak Cha balik rumah nanti, kata dia. Cha hanya menggeling-gelingkan kepala lah. So dan saya tak sukalah diselubungi misteri. Lalu saya pun memaksa Put dengan si Cha ni tadi yang beritahu apa yang terjadi, apa perkara yang sebenarnya. Okey, kita orang beritahu tapi kau jangan takut tau, kata Cha. Aku tak kira juga, aku nak tahu juga kan. Tapi masa kita tengah bercerita hantu tu, ada seekor tau tengah berdiri betul-betul dekat belakang kau. Selamba je budak 2 orang ni kan. So tapi bukan salah dia orang pun. Saya yang beria-ria sangat nak tahu. Sebab itulah kita orang terus duduk dekat kau, kata dia. Tak rela aku nak hadap muka dia lama-lama. Lagipun tak nak bagi kau takut, kata dia. Sebab itulah kita orang duduk kat sebelah kau. Kata dia. Baiknya kawan-kawan aku ni. Muah, kata dia. Stepek. Lepas tu ada seorang lagi ataupun ada seekor lagi duduk tengah-tengah, duduk dengan budak-budak yang tengah syok dengan dengar lagu setan kat sebelah. Sebab itulah aku suruh tutup lagu tu, tapi tak ada ni yang dengar. Lantak korang lah, kata lagi Put. Ada 2 ekor join group kita orang ni sekali. Saya waktu tu pandang keliling dan saya terasa seram sejuk lah semacam. Padahal ramai gila student kat situ tau, tengah tunggu bas sekali lah. Kau jangan takut Cha pandang saya waktu tu. Amboi, kau fikir senang ke? Aku ni dah takut gila ni dah gila ni. Kaki pun macam dah tak larat nak jalan. Jujur aku memang takut sangat waktu tu tau. Terus Put bisik kat telinga saya, dia masih ada kat sini tau. Okey, bye. Aku balik dulu Jangan ikut aku tau. Dari kejauhan saya nampak van sekolah saya berwarna silver waktu tu kan. Dan teruslah saya berlari tanpa menoleh ke belakang menuju ke van sekolah saya yang masih agak jauh lagi daripada gate sekolah tu. Lantaklah aku nak balik, kata dia. Sempat saya dengar Cha dengan si Put ni gelakkan saya. Cis korang hajar punya kawan, kata dia ni lah. Baik, ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni. Harap anda enjoy dengan kisah yang ini.
Agak menarik jugalah kisah dia kan. Kesianlah dia ni kena dajal dengan kawan dia agaknya kan. Tapi kisah seram dekat asrama ataupun dekat sekolah-sekolah ni banyak sangat yang kita dengar kan. Jadi ada lagi kisah seram. Kalau anda masih lagi berminat nak dengar kisah seram dekat asrama ni, saya sambung dengan kisah yang kedua. Baiklah guys, untuk kisah yang kedua ni, kalau anda masih lagi ada dekat sini, anda sangat beruntung. Mari kita sambung cerita yang seterusnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang KSM. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Hada, bukan nama sebenar kata dia ini nama yang diletakkan sajalah agaknya. Okey, masa saya study dulu, saya duduk dekat hostel. Padahal rumah saya ni taklah jauh daripada hostel tu. Hostel saya ni dulu bekas bangunan tempat tinggal pekerja kilang kata dia. Kalau tengok daripada jauh, hostel saya ni rupa dia macam penjara tau, nampak dia. Petak-petak tinggi je kata dia. Dan hari pertama saya jejakkan kaki saya ni ke hostel, time tu rasa lain macam. Dia punya aura dia punya vibe dia tu rasa negatif je tau. Hostel saya ni jenis yang memanjang gitu tau. Dan bilik saya ni bilik yang paling depan sekali. Dan toilet ni betul-betul sebelah bilik saya. Tempat cuci baju pun sebelah depan toilet tu. So, sebelum saya nak turun ke kereta lah, saya terpandang ada satu rantai besi panjang dekat atas tempat cuci baju tu. Dan saya terfikir jugalah waktu tu, untuk apa rantai besi tu kan. Tapi saya malas lah nak fikir sangat. Orang kata tak naklah memasukkan perkara-perkara negatif ke dalam pelotak sewaktu itu kan. Dan saya pun taklah bertanya pada sesiapa pun tentang benda tu. Dan masa saya nak turun daripada tingkat 1, saya terdengar ada seorang budak ni, mungkin dia adik daripada kawan-kawan yang sama daftar dengan saya waktu tu lah, tanya kepada kakak dia tau. Kak, kenapa ada nenek tu duduk kat ujung penjuru tu? Kata budak tu tau. Dan saya pun pelik tau dengan soalan budak tu waktu tu. Dan saya pandang ruang kosong yang hostel kami tu yang tak ada sesiapa pun kat situ waktu tu. Dan saya pun malas lah nak fikir kan. Saya pun turun je lah kat bawah untuk nak jumpa keluarga saya sebelum mereka semua ni balik dan tinggalkan saya seorang-seorang kat situ. Jadinya nak dijadikan cerita lah, pada satu hari tu saya dengan kawan-kawan ni tengah study dan berbual-bual lah. Tiba-tiba perut saya waktu tu terasa sakit yang teramat sangat. Ya Allah, sakitnya, kata dia macam tu lah Jadinya saya ni jenis yang tak suka nak minta sesiapa teman. Jadi kalau pergi toilet ni, lagipun toilet bukan jauh sangat. Kan dah cakap tadi, toilet ada dekat sebelah je bilik saya waktu tu. Jadi saya ni berlari-lari lah ke toilet akibat perut ni memang yang dah teramat-amat sakit tau. Dan masa saya berlari ke toilet tu, kawan saya ni, saya ada kawan saya bersama dengan saya waktu tu lah, si Nadi dengan Eva ni pergi kejar saya tau. Yang diorang berdua ni memang suka kacau orang atau suka menyakat orang lah Saya pun lekas-lekas lah tutup pintu kerbam dan dengar suara si Nadi dengan si Eva tu gelak dengan saya berdekah-dekah kat luar tau. Saya cakap dengan dia orang, "Weh, jangan kacau aku korang ni kan. Jangan weh." Dengan nada suara yang sambil gurau, sambil gelak-gelak macam tu lah. Dan bila dah selesai, habis membuang hajat saya ni, saya pun masih lagi dengar suara si Nadi ni gelak. Dan saya dah pelik tau masa ni. Takkanlah si Nadi ni tunggu saya skip dekat setengah jam ada dalam toilet ni kan. Takkan lama benar si Nadi duduk kat luar tu. Dan masa saya nak flush tu, saya pandang ke belakang untuk pam air tu. Tiba-tiba pandangan saya terhenti dekat atas pam air tu. Masa tu saya dah kaku tau. Sebab kat atas pam air tu ada makhluk hitam besar sangat rupa dia, dan dalam keadaan mencangkung sambil mata dia tepat ke arah mata saya. Dan bulu-bulu badan ataupun rambut-rambut dia ni hampir-hampir mencecah belakang saya waktu tu tau. Astaghfirullahalazim, waktu tu saya dah memang menggigil tau. Cubalah anda semua ni bayangkan macam mana makhluk besar macam tu boleh duduk dekat atas pam air tu tau. Dalam mata makhluk tu, ya Allah, mata dia warna merah tau. Dan saya terus buka pintu dan berlari masuk ke bilik waktu tu tau. Sampai dalam bilik, dekat dalam bilik, kawan-kawan saya waktu tu dah macam pelik tau. Kenapa muka saya pucat dan macam takut sangat waktu tu. Si Nadi dengan si Eva ni ada kat katil. Dan saya pergilah ke arah si Nadi ni dan bertanya, "Nadi,
kau tunggu aku dekat toilet tadi ke? Lama ke? Si Nadi jawab dengan nada yang agak pelik tau. Mana ada aku tunggu kau sih? Dan saya pun waktu tu duduk je diamkan diri tau. Dan tak naklah bercerita dekat sesiapa pun tentang apa yang saya alami malam tu tau. Dan bila ada cuti panjang lah, saya akan balik ke rumah lah, of course lah Bila cuti panjang saya akan balik ke rumah. Time saya dekat dalam bilik kat rumah waktu tu, saya terdengar tahu abang saya bagi tahu dekat mak saya waktu tu lah. Masa Angah ni abang angkat barang adik tu saya waktu tu lah. Angah ada nampak tau ada tali gantung dekat dengan tempat cuci baju dekat hostel adik tu. Kawan Angah ada beritahu kat Angah tau, dekat hostel tu ada bekas pekerja kilang bunuh diri tau. Dan ada juga perempuan terjun daripada tingkat 1 bilik nombor 9. Dan masa saya dengar benda tu waktu tu, saya dah terdiam tau. Sebab saya percaya dekat apa yang abang saya ceritakan. Sebab abang saya ni bukan jenis-jenis yang suka buat cerita tau. Dan dia memang ada kawan yang duduk dekat kawasan hostel tu. Dan bila saya balik semula ke hostel, of course lah, saya macam biasalah, saya akan diamkan diri dan tak akan bercerita pada kawan-kawan saya tentang apa yang terjadi dekat hostel ni. Dan masa cuti Sabtu dengan Ahad ni, saya malas lah nak balik rumah kan. Waktu tu mungkinlah sebab saya rasa nak study, saya malas nak balik rumah. So malam Sabtu tu kawan saya semua bergurau tau kat tangga kat luar hostel lah, dengan kat tangga yang berdekatan tu dengan tingkap bilik saya. So saya perhatikan je diorang ni daripada tingkap lah masa tu. Mereka semua ambil gambar dan bergurau senda lah sehinggalah ke tengah malam. Dan hari tu kita seorang semua ni sarapan lah dekat depan TV dekat hostel ni waktu tu. Dan kawan saya yang seorang ni, nama dia si As lah, nama dia As lah kita panggil dia tunjuk gambar diorang yang ambil dekat tangga malam tu tau. Dan saya pun tengok lah gambar-gambar yang diorang ambil tu dengan teliti tau. Sebab macam ada sesuatu yang pelik tau kat gambar tu. Bila dia tengokkan saya tak fikir panjang lah, teruslah saya tanyakan dekat si As ni, As, tangan siapa kat tengah-tengah antara korang tu waktu tu kan? Dan As pun perhatikanlah gambar tersebut. Nak tahu tak apa yang saya nampak waktu tu? Ada tangan perempuan tau. Yalah, tangan perempuan biasa lah, sebab perempuan yang ambil gambar kan. Jadi yang kat depan tu semualah perempuan, kat hostel perempuan kan. Jadinya tangan perempuan tu berbaju lengan panjang berwarna putih, dan di tangannya tu ada satu gelang, dan dekat jari dia tu ada satu cincin yang serupa dengan cincin ataupun gelang ataupun barang-barang ni semua serupa dengan yang ada dekat As ataupun yang As pakai. Tapi tangan tu nampaknya teruk, bengkak-bengkak dan pucat je nampak dia. Dan saya tanya soalan lagi lah, As, kau ada tak dalam gambar ni? Kau duduk kat mana? Dan si As tu pun jawab, aku tak ada dalam gambar ni. Aku yang ambil gambar ni adalah, kata dia kan. So, kata As dalam keadaan yang macam dah menggeletar sikit suara dia tau. Kalau nak tahu malam tu si As ni memang pakai baju warna putih tu lah dan korang, dia punya gelang, dia punya cincin tu semua serupa. Korang rasa makhluk tu dia serupai siapa? Dah terang lagi bersuluk pula. Terang-terang lah makhluk tu menyerupai As kawan saya ni. Sebab gelang dengan cincin hitam yang dia pakai tu sama dengan si As punya tau. Bezanya tangan makhluk tu lebam dan bengkak-bengkak. Dan seram bila diingatkan balik bentuk tangan tu. Ya Allah, kata dia. Dan kisah makhluk hitam yang munculkan diri kat dalam toilet tu tak hilang macam tu je ya. So ada satu malam tu tau, saya ni tertidur tau. Saya terasa kaki saya waktu tu rasa macam panas sangat tau. Macam ada api dekat kaki saya time tu tau. Bila saya buka mata, saya terkejut tau. Ada satu lembaga hitam, besar, tinggi, lebih tinggi daripada pintu bilik ni. Dan saya waktu tu, orang kata cubalah untuk tidak menjerit ataupun terus bangun tau. Saya kecilkan mata saya yang besar ni dengan perasaan yang bercampur bau tau waktu tu. Sama ada saya takut ataupun nak tahu apa benda lembaga hitam ni sebenarnya tau. Saya perhatikan betul-betul makhluk besar hitam tu yang cuba berjalan ke arah katil saya waktu tu lah. Dan masa tu semua doa yang saya tahu semua dah tak ingat dah, blank, hilang. Apa benda pun dah tak tahu nak baca dah. Tak terkeluar apa pun. Saya tutup mata saya rapat-rapat tau. Dan bila saya buka mata saya semula, lembaga hitam tu hilang macam tu je. Apa yang jadi dekat saya sepanjang saya berada dekat hostel ni, saya tak pernah pun cerita dekat siapa-siapa, dekat kawan-kawan ke, dekat ahli keluarga ke. Sebab saya ni memang jenis tak suka bila diorang takut, bila diorang sorang-sorang nanti. Macam-macam lah saya jumpa dekat hostel tu sebenarnya. Jadi buat masa sekarang ni, ini je lah cerita yang saya nak sampaikan.
Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni? Seronok tak cerita dia? Pada saya seronok jugalah. Mungkinlah dia ni jenis yang senang nampak-nampak lah. Dan saya ada kisah lagi tentang hostel. Tapi kali ni kita pergi ke hostel dekat Batu Pahat pula. Kat mana? Jom kita sambung ke kisah yang seterusnya. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Am, dan saya ni menetap dekat Batu Pahat, kata dia. Saya ni jenis yang tak boleh nak nampak-nampak benda-benda halus ni. Alhamdulillah. Baguslah macam tu kan. Jangan, kalau boleh jangan nampak kan. Zaman baru nak up dulu pun duk mencari-cari dengan kawan-kawan, kata dia. Tapi tak ada hasil jugalah. Lepak kubur Cina malam-malam buta pun tak ada nampak apa-apa. Hai, berani betul budak ni kan. Okey. Tapi kisah yang agak mistik lah yang saya tak boleh lupa ni start bila saya masuk pra-diploma dekat satu universiti yang agak top. Jugalah dekat Batu Pahat ni, kata dia kan. Yang agak top dekat Batu Pahat ni. Okey, masa tu umur saya 18 tahun. So sepanjang 4 bulan lah pra-diploma tu, semua pelajar-pelajar pra-diploma ni duduk menumpang dekat hostel kolej kemahiran yang bersebelahan je dengan universiti itu. So kat kolej ni ada 4 blok. Ada 4 blok pelajar lelaki, kata dia. Dan bersusunan dia ni macam bentuk 4 segi lah. 1, 2, 3, 4 macam tu lah So 4 segi 4. So ada ruang dekat tengah-tengah tu untuk court badminton dengan futsal. So blok saya ni yang lebih tinggi lah, which is tingkat 4. Dan saya duduk ni dekat third floor, tingkat 3. So untuk cerita yang pertama ni, masa tu saya dengan kawan-kawan saya lah baru balik daripada makan dekat luar college. So, menampaklah kita orang ni semua beramai-ramai balik ke hostel. Oh, by the way, kata dia, hotel saya ni dekat dengan surau dengan kantin tau. So, then bila kita orang nak sampai ke hostel tu, dengarlah bunyi macam orang histeria, macam orang terjerit-jerit lah daripada arah kantin tau. Apa lagi, saya yang jakun ni tak pernah nampak pun tau orang kata orang histeria ke apa benda kejadian yang pelik ni kemain lagi berlari ke kantin. Konon-kononnya nak tengok lah apa yang telah terjadi dekat sana. Dan masa sampai tu, nampaklah ada seorang budak perempuan ni dah meracau-racau dah kat situ, terbaring dekat atas lantai kantin tu sambil dikerumuni oleh student-student yang lain, termasuklah saya ni kan, berkerumun kat situ kan. So lepas tak lama lepas tu lah adalah seorang ni ustaz ni sampai, and seorang lagi lah student yang agak alim mulalah sesi memulihkan student perempuan tadi. Tapi betapa trikinya makhluk yang rasuk dia tu, dia berlakon tau seolah-olah budak tu dah pulih dah, dan beberapa saat lepas tu terus mengilai ketawa balik semula tau. Bila jadi macam tu ustaz tu pun bacalah ayat-ayat suci dan renjiskan air, dan budak tu macam pengsan. Dan ramai-ramai angkatlah budak perempuan tu pergi masuk ke surau. Betapa beratnya budak perempuan yang kena rasuk tu. Saya rasa 5 pun ataupun 6 orang jugalah yang angkat tu. Tapi itu pun terseret-seret budak perempuan yang kena rasuk tu kat lantai. Punyalah berat sampai 5-6 orang angkat pun tak larat, kata dia. Dan lepas tu budak tu pun dibawa ke surau untuk sesi rawatan lah. Yang tu saya malas nak pergi tengok, kata dia. Dan esoknya barulah dapat tahu yang rupa-rupanya benda tu jadi sebab pad kan, bukan break pad yang budak perempuan pakai tu, bila dia sampai masa dekat setiap bulan kan, pad yang digunakan tu tidak dicuci. Tak tahu betul lah ataupun tidak, wallahu alam. Okey, kisah yang kedua pula, kata dia, yang ni kena dekat batang hidung saya sendiri. Ini adalah first time saya kena tahu, kata dia. Masa tu saya kat dalam bilik dengan lagi 2 orang kawan saya. Saya letaklah nama dia orang ni, seorang Ali, seorang Abu. Nama klise, nama senang kan. So macam biasalah, around pukul 8 macam tu, lepak kat bilik ni, kau borak-borak sambil hisap rokok. Ini adalah salah, disclaimer Ini adalah salah untuk pelajar-pelajar. Anda tidak benarkan hisap rokok. Okey, tak boleh hisap rokok dalam kawasan kolej, kata dia. Okey, tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik tau. Saya pun jerit tanya waktu tu, siapa? Dia jawab, akulah.
Padahal selama ni yang duduk keluar masuk bilik saya ni semua jenis memang yang tak ada, orang kata tak ada adab punya orang tau. Jenis memang buka pintu masuk kan, tak ada nak berketuk-ketuk, nak bersalam-salam, tak ada maknanya kan. Sebab bilik saya ni memang jadi tempat kawan-kawan kita orang ni ataupun hangout kat sini. So dan dia ketuk lagi. Dia cakap, waktu tu saya pun cakap lah, dah ketuk-ketuk lagi kan, masuklah. Dan benda tu diam je tau. Dalam kepala otak saya waktu ni, betul kau kata dia gitulah lepas tu dia ketawa. Lepas tu saya pun bukalah pintu tu lah, kawan saya rupanya, let's say lah, kita letak je lah nama dia ni Amir kat sini. Tapi muka si Amir waktu ni nampak pucat, nampak lesu gitu tau, macam orang tak sihat lagi tu kan, macam orang baru lepas muntah, muka pucat macam apa tu, benyai gitu kan. Sebab selalunya dia ni lah antara, ataupun si Amir ni adalah antara yang paling happening sekali kat sini. So si Amir ni pun tanya, kawan dia mana? Kata dia macam tu. Saya pun jawab lah, tak ada, aku pun tak tahu kawan-kawan kat mana. Dan si Amir yang ketuk pintu ni tadi tu berjalan, dia tu belah macam tu, dia menampak satu, dia berjalan macam tu lah. Dan time tu saya tak fikir apalah, maybe dia ni tak sihat ke apa ke kan, sebab nampak jalan pun macam pengsan, macam nak lunyai je kan, jalan ni pun tak larat sangat. So si Ali dengan si Abu ni yang dalam bilik tu pun nampaklah si Amir ni. So tak adalah nak fikir apa-apa ke, dia ni jemaah ke apa benda kan waktu ni kan. So dalam 5 minit lepas tu, tiba-tiba datang balik si kawan saya tadi tu, Amir tadi tu, yang tadi muka pucat yang lesu tadi, tapi kali ni muka dia tak pucat pula, pakai baju yang lain pula tu kan, sambil pegang buku and galas bag, nak melepak kat dalam bilik saya lah tu agaknya kan, sebab dia kata dia baru balik daripada U waktu tu. Dan saya terkejut beruk lah kan. Saya cakap dekat dia ni, kau ni biar betul ni, tadi baru kau tanya, kau datang sini kau tanya kawan kau kat mana, kata kau jangan main-main aku ni baru je balik hostel ni So dari situ saya ni confused tau, bercampur seram lah kata dia pun berkeras tau, si Amin pun berkeras tau, yang dia ni memang dia ni baru je sampai dekat hostel. Time tu muka si Amin ni berubah lah, macam fikirkan sesuatu yang saya still tak boleh nak percaya lah. Saya pun pergi ke bilik sebelah, dan sebab masa tu Amin yang pucat tadi tu datang dan nampak dia pergi ke bilik sebelah ni kan, tengah bersidai-sidai kat luar tu. So saya pun tanyalah budak-budak ataupun budak-budak yang bilik sebelah ni, ada nampak tak yang saya tengah bercakap dengan si Amin masa tadi tu? Dan budak-budak sebelah ni cakap dia tak nampak. Waktu tu saya dah macam asal pula ni kan, dah berdegar-degar tu, macam terkejut sikit lah kan. Dia orang cakap dia orang nampak saya bercakap, tapi saya bercakap seorang-seorang dekat depan pintu hostel tu. Lagilah saya cuak waktu tu, astagfirullahalazim. Dan selepas kejadian tu, saya pun cubalah lupakan, orang kata nak move on. And Alhamdulillah, tak adalah jadi lagi apa-apa. Lagi satu saya dengan kawan-kawan saya ni suka naik dekat rooftop blok yang saya duduk ni tau. So yang kena naik, nak kena naik tingkat 4 lah. Yang tingkat 4 ni tak ada penghuni, kosong. Tempat tu agak creepy dan seram jugalah, sebab kat situ memang sangat-sangat suram di tempat dia. Suasana dia pun memang mengundang macam tu lah kata dia kan. So lepaklah kita orang ni ramai-ramai kat situ, termasuklah si Amir ni, disebabkan blok kita orang ni yang paling tinggi sekali. So view dia memang terbaik lah kata dia. So lepak punya lepak. Time turun tu, si Amir ni yang paling last sekali turun daripada atas tu. Saya waktu tu, saya ni orang kata second last lah. Saya dengar si Amir ni macam bercakap dengan sesuatu tau, tapi saya macam melantak kau lah kan aku nak turun dulu kan. Tapi waktu saya buat bodoh je lah. Then after turun tu, saya dan dia pun cakap lah yang dia ni sebenarnya, si Amir tadi cakap dia tengah bercakap dengan nenek dia. Nenek kau, kata dia kan. The hell, mana datang nenek kau pula kat atas tu, kata dia kan. Dan dia ni kata lagi, dia sebenarnya ataupun Amir ni sebenarnya dia ada saka, dan nenek dia ni yang turunkan saka tu dekat dia. Si Amir ni pun ada juga beritahulah yang mungkin kejadian kat bilik saya tu ada kaitan dengan benda tu. Tapi wallahu alam bisawab, who knows, maybe benda tu just nak prank je kan. Jadi but saya ni dikira boleh lah, saya positif je lah And college ni pun banyak juga kisah seram dia. Kakak dekat tangki air ada, kat parking bus belakang college ada, macam-macam lah. Yang klise makcik karipap, banyak lah kan cerita-cerita macam ni. Jadi ini adalah kisah
Seram Malaysia untuk kali ini. Kisah-kisah tentang hostel. Macam mana anda rasa? Harap anda enjoy dengan kisah-kisah yang begini. Kisah-kisah daripada hostel. Jadi, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya dan untuk saya terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.